pusing memang style lah. Itu pasal apa nak jimat bateri Walkman? Aku nak cerita ni pasal Walkman tadi ni. Okay guys, hari ni saya ada guest, kawan saya. Kita akan membincangkan topik apa yang ada pada tahun 90-an dan tak ada pada masa sekarang. Kalau cerita kat budak-budak sekarang, dia orang memang tak tahu. Tak ada idea lah. Dia tak ada dia macam mana nak operate lah benda ni kan. Okay, so memula introduce dulu diri kau. Aku Hasrul, bekerja sebagai guitar tech, dalam producing music juga. Kita buat mixing and mastering. Baru-baru ni ada beberapa projek lah dalam tangan kita nak buat. So hari ni di kesempatan ni Mr. Bob lah mengajar aku untuk join sekali kan. Pasal kita orang memang 90s kan, membesar 90s lah kan. Yes. Macam kau umur apa? Sekarang dah 38. 38 lah. Macam saya 41. So tak jauh lah kita punya gap. So okay, apa yang kalau boleh kita nak cerita yang kau rasa, kita akan divide pada dua lah. Satu kita cerita pada teknologi dan satu lagi pada benda yang umum, public. Okay, sebenarnya kalau aku rasa budak-budak sekarang akan rasa confused apabila nak start komputer lah kan. Zaman dulu aku belajar komputer dalam 1995, 1995 aku baru kenal komputer. Untuk mengakses file macam Microsoft Word yang ada sekarang, Microsoft Excel, kita perlu type C command dekat situ. Sama ada kalau Word kita nak kena pakai C command words, baru dia akan pergi kepada file words tu. And then untuk operate Windows tu kita perlukan satu disket yang besar tu. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai cakraliut. So DOS tu kita akan masuk untuk operate, bagi tahu komputer okey kita nak run Windows. So lepas tu kena bawa keluar, baru kita boleh masuk disket kita sendiri personal untuk save file kita lah. Yang itu memang rasa seksa gila time tu. So kalau kau cakap pasal disket pun, rasa budak-budak sekarang pun tak tahu disket apa kan. Rasanya yang dalam bidang teknologi mungkin dah tahu, dia belajar ada sejarah teknologi lama kan. Kalau secara umumnya rasa budak-budak tak tahu kan. Aku pernah jumpa satu meme dekat Facebook. Bapak dia tunjuk gambar floppy disk tu dekat anak dia. Anak dia cakap apa? Kat mana bapak print 3D ni? Save button. Aku rasa macam, you get the point lah. Kan? Dan lah, okay, kalau yang tak tahu, dia tu macam lebih kurang CD lah. Macam dia kita tempat penyimpanan data. Simpan data. Tapi kalau kita, dia punya storage memang kecil lah. Saya ingat aku dalam 1.3 megabyte je kot. Kalau letak gambar, lepas lah 3 JPEG tu kan. Kalau JPEG lepas lah. Seingat aku, kalau aku punya buat backup untuk aku punya komputer je, aku perlukan lebih kurang 2 kotak ke 3 kotak. Okay, satu lagi teknologi dulu yang tak ada sekarang. Dulu kita tengok movie tak pakai CD apa semua, kita pakai VHS. Zaman tu sewa bang. Sewa. Itu pun kena cerita kan. Dulu ada kedai sewa tape. Ada kad keahlian. Kita pergi nak tengok cerita apa kan, kita pergi kedai tu, sewa 3 hari, RM3 seminggu kan. Lambat kena denda kan. So dulu kita tengok pakai tape tu, dah masuk ada dia punya player tu. Tapi ada satu lagi benda, tape rewinder. Dia macam satu lagi entity lain untuk khas masuk tape tu untuk rewind je. Dan selalunya bentuk dia bentuk kereta. Bentuk kereta lah. Sebab aku tak pernah jumpa tape rewinder tu. Kau tak nak jumpa pasal aku awal lagi. Aku rasa mungkin pasal dia buat satu untuk rewind benda yang satu benda lain, gadget lain. Pasal mungkin tengah tengok cerita ni, nak tengok cerita lain, rewind nak siap-siap apa kot. Aku rasa lah boleh jadi lah. Kalau cerita rewinder ni, the best is kaset dengan pen lah. Itu yang paling memori, yang paling tak boleh lupa. Pen ke pensel? Pen atau pen boleh? Pen pun boleh. Pen yang kilometrico tu. Sebab dia daripada kecil ke besar, body dia kecil ke besar. Kita masuk dalam, dia memang ngam-ngam dekat gigi masuk. Kita pusing memang style lah. Itu pasal apa nak jimat bateri Walkman? Kita nak cerita ni pasal Walkman tadi ni. Sebab kita tengah dengar lagu lain, kita nak rewind lagu tadi tu. Okay, kita pusing tu style lah. Dia punya style tu duduk tepi kan, pusing. Memang style gila lah. Betul lah, pada yang tak tahu Walkman pun, rasa budak sekarang tak tahu Walkman, Discman tu adalah satu alat untuk kita dengar lagu lah. Walkman untuk kaset,
Discman untuk CD lah. CD player, Kira portable, macam portable lah. Macam sekarang apa? MP3 player lah, MP4 player, iPod. iPod, yes. Rasa budak-budak sekarang tak rasa apa dia panggil azab untuk transfer file Dari handphone ke handphone. dari handphone ke handphone. Infrared teknologi, aku suka cerita pasal infrared teknologi ni sebab aku ada experience. Zaman tu memang transfer file Bluetooth belum keluar lagi, and then Wi-Fi memang jauh sekali lah. Yang ada adalah infrared. Infrared adalah salah satu mekanisme untuk kita transfer daripada satu device ke satu device. Yang mana sebenarnya dia boleh ada gap antara infrared tu, maksudnya daripada satu device ke satu device dia boleh ada gap, tapi sebab kita terlalu takut dengan connection loss, so kita letak device tu melentang macam tu, Dekat-dekat. melentang macam tu dekat-dekat, maksudnya device Handphone kat dengan sini, handphone. device kat sini kita letak, memang tak boleh usik. Sebab apa? Kesakitan paling tinggi adalah apabila transfer file tu dah pergi 89, 90, kau terlanggar phone tu, Kita jauh sikit je, boleh dah gaduh. Begitulah struggle-nya dulu kan. Macam sekarang senang, berapa second nak transfer kan. Dengan apa, sekarang kita dah ada ShareIt punya ni, file sharing. Kita ada Google Drive, kita ada cloud service sekarang. It's very convenient lah. Sangat convenient. Satu lagi, kalau nak cerita pasal teknologi sebelum datangnya yang disebut Wi-Fi, wireless fidelity ni, dulu kita pakai landline. Maksudnya kalau dulu siapa yang ada TM, kita panggil TM net lah. Kau nak masuk modem, kau kena dial 1515, dia panggil dial up modem. Yang mana dia ada satu bunyi yang sangat annoy kalau kau dengar. Okay, once kau dah establish connection, kalau kat rumah kau ada internet lah, yang mana dia kena pakai landline punya line, kau dah establish connection, kau punya line telefon akan engage. Makna kata kalau ada kawan-kawan kau ataupun saudara-saudara kau telefon ke landline kau, engage. Macam kau guna telefon lah. Yes, kau tak akan tahu pun siapa yang call kau, sebab kau tengah guna line telefon tu. Sebab dulu kita tak ada fiber. Yang kita ada adalah line telefon. Okey, teknologi, kita cerita pasal game lah. Benda ni tak tahulah, mungkin lah budak-budak sekarang ada yang tahu aku. Pasal benda-benda ni kadang-kadang ada juga jual lagi game konsol game, macam Nintendo, macam yang pakai cartridge tu. Yang masuk masa tu kan, yang kalau kau main tiba-tiba masuk dia tak boleh nak keluar, kau keluarkan kau tiup. Aku tak tahu aku tak tahu apa logiknya, tapi berkesan. Sampai sekarang tak tahu apa logiknya, tapi berkesan. Kau pernah main? Pernah. Tapi yang part tiup tu aku tak ingat sama ada aku pernah buat tak. Aku tak pernah. Aku tak pernah, aku jumpa orang tak pernah buat tu. Dia macam lagi nak buang habuk ke apa macam tu. Dia punya rasanya pemikiran rasional dia masa tu lah kot, nak bersihkan tak tahulah apa benda kan. Lepas tu antara game-game yang top masa tu Contra, Mario Bros. Yes, Contra aku suka. Apa lagi, Donkey Kong. Lagi satu Tetris. Break game. Itu dah bukan konsol lah. Itu dia panggil portable lah. Portable device. Masa tu kau pergi mana-mana pun kau duk main benda tu. Balik. Sekarang break game dia ada international championship. Serius. Aku tengok dekat sama dia punya main macam tu. Yes, susun malah tu dengan sebab apa? Kalau Tetris punya game, dia akan speed, dia akan sentiasa meningkat dengan pattern yang keluar lebih susah. Tak silap aku pernah tengok dekat YouTube, dia orang buat international punya championship, dia lawan. Budak tu menang berapa million tak tahu game. Main Tetris tu saja, kau bayang main Tetris game bodoh tu yang pada aku. Tapi game tu kau kena cepat tu. Walaupun dia simple. Pada aku benda tu, game tu yang sangat-sangat simple lah. Macam kalau kita tengok macam cerita macam game Pac-Man lah, kita tengok macam simple, tapi game tu susah sebenarnya. Dia simple kalau kau start main lah. Bila dia laju dia bagi tu, kau slow, otak kau pun kena laju, nak susun tong. Okey, cakap sekali lagi pasal internet tadi kita terlupa. Chatting. Dulu punya chatting 90-an. Aku tak ada experience sangat benda ni. Kau mungkin boleh share. Chatting platform kalau budak-budak sekarang dia mungkin lebih familiar dengan WhatsApp, Telegram. Kalau ada pun, maksudnya yang paling latest arwah adalah mungkin BBM lah kot. Itu paling latest yang baru dikuburkan lah. Itu pun dah 2000 dah tu kan. Itu pun dah yang paling baru dikuburkan. Maknanya itu yang pada handphone. Kalau daripada PC atau komputer ni, yang mana aku perlu spend lebih kurang
RM5 ke RM10 untuk berada di cyber cafe kan, semata-mata untuk chat sahaja. So dia punya chatting ni pada yang tak faham, mungkin tak jelas, dia macam WhatsApp group. Maksudnya dia ada ramai dalam tu kan, dan random people kau tak kenal pun. Yes. Dan kau kena introduce diri kau. Ramai kat orang cari jodoh dalam ni lah cari jodoh rasa ramai tapi dia tak kenal, dia tak ada gambar apa semua kan. Dia memang random berborak, kau borak dengan random people. Benda ni, platform ni dipanggil MIRC. M tu tak silap aku, M tu refer tu pada Malaysia kot. IRC tu adalah Internet Relay Chat. So apa channel-channel yang top tu? Oh, channel yang top pada tu saya ingat aku adalah channel Kampung, channel Mamak dan channel UiTM. UiTM ramai And then dia punya nama-nama yang korang create dalam tu pun memang kadang-kadang aku tak tahu rakyat Malaysia punya mindset. Dia orang bila masuk dalam chatting, apa dia orang punya intention aku tak tahulah kan. Sebab apa? Dia orang lebih kepada perkataan-perkataan yang gersang-gersang ni lah, aku pun tak faham. Okey, tak cakap cari jodoh. Aku pun tak tahulah apa pasal. Kadang-kadang kalau kita jumpa nama-nama Mawar Berduri, betul tu kan, macam Mawar Berduri je. Jejaka kesepian. Benda-benda macam tu. Okey, teknologi filem dan muzik, dunia perfilman dan muzik. Okay, macam aku cakap tadi lah, sebab aku duduk dalam line filem, lakonan pun ada sikit, music mostly lah. Seingat aku, kalau kita nak cerita about music, zaman recording, tak kira sama ada music ataupun lakonan, ataupun dari segi perfilman, diorang masih, zaman-zaman tu diorang rekod menggunakan tape. Sebab tu kos pembikinan filem atau pembikinan muzik zaman-zaman dulu agak tinggi sebenarnya. Dan diorang memerlukan musician yang betul-betul tip-top. Maksud kata yang nak rendahkan risiko buat salah tu. Nak jaga bajet tu kan. Sebab satu studio kita nak kena bayar. Lepas tu sound engineer kita nak kena bayar. And then kalau kau panggil musician yang tak konsisten, maksudnya sekarang kau ada salah, timing kau tak betul, tempo kau tak masuk. Kalau tengok cerita Mamat Khalid, cerita rock yang masa Jijo nak rekod, tiba-tiba Hatan kata kau tak boleh main, kau balik. Benda tu memang real, yang mana zaman-zaman tu budak-budak memang nak jadi recording artist, tapi dia orang tak boleh perform on the dot. Sebab tu zaman dulu band aku dengar banyak band-band baru banyak pakai sessionist. Sessionist. So benda tu lah, kalau kau pakai budak-budak yang baru nak main muzik, memang kau drag lah benda tu. Bajet si burst punya. Bajet memang confirm burst, bajet studio burst, and then bajet sound engineer burst. Sebab owner studio dia tak kisah pun kau nak duduk berapa lama pun, as long as kau bayar aku studio aku okay. Sama dengan sound engineer, selagi kau duduk dalam tu, aku duduk je tekan record. Kalau producer kata okay cut semula, aku stay je. Macam sekarang dah teknologi dah digital kan, semua boleh cut paste kan. Sekarang studio masing-masing buat kat rumah je. Buat kat rumah. Berapa ramai artis yang keluar single sekarang adalah kita producer pada kat rumah, sendiri record, sendiri mix, sendiri master, sendiri hantar. Bagi satu filem lah macam tu jugalah, filem pakai tape. Dulu kalau kita tengok pengarah, kalau yang dapat pelakon-pelakon yang kayu ni memang angin betul. Pasal makan tape kan? Makan tape tu satu roll dapat beratus kan. Kalau dia seorang je dapat berapa take. Bayangkan dulu, sekarang digital, semua editing, duduk semua dalam pesani je. Dulu nak editing dia punya equipment dia punya banyak. Sekarang laptop pun boleh. Tak tahulah filem mungkin ada lagi lah equipment yang lebih kompleks ada lah. Sebab sekarang memang phone yang dikeluarkan sekarang ni, kebanyakannya aku tengok memang dia orang fokus kepada stability video recording. Yes. Kalau dulu kau pegang phone tengah rekod jogging, kau akan nampak gegar lah. Sekarang ni kau jogging kau tak nampak ke, macam kau pegang gimbal, macam ada stabilizer, memang dah ada stabilizer dalam tu kan? So video tu nampak sangat-sangat nice lah. Untuk amatur, kalau nak baru berkecimpung dalam bidang videografi, rasa dengan phone dah okey lah. Susah. Masa aku dulu first nak buat short film pakai kamera ada tape tau. Bila kau dah record, masa tu aku dah record semua, lepas tu aku blur. Macam mana aku nak edit ni? Macam mana aku nak transfer? Kau nak kena pergi ambil khidmat servis orang lain untuk kau transfer ke CD pula apa semua kan. Untuk digitalkan dia. So okay, tadi tu kita bercerita pasal teknologi 90s dan ke bawah lah. Sebab biasanya yang dimakan zaman adalah teknologi. Itu betul, banyak yang kita cover pasal teknologi. So lepas ni kita cerita santai-santai pasal benda-benda
general. Yang 90s ada, sekarang tak ada. Okay, yang pertamanya yang aku ingat adalah kad telefon. Dulu public phone kan. Sekarang public phone pun rasanya dah tak ada lah. Kalau ada pun yang berfungsi pun aku rasa aku pernah jumpa lah satu lepas sekolah anak pun. Ada. Aku pernah jumpa public phone nama Alia. Ya. Dan dulu ada kad. Kita pakai kad tu kalau RM5 tu dapatlah cakap lama sikit. Yes. Masuk kad dalam public phone. Dia panggil prepaid card lah. Yalah lebih kurang. Tapi zaman tu tak panggil prepaid card, kad telefon lah, phone card. Public phone the best is yang zaman-zaman tu adalah kebakaran mencuri line. Macam mana? Nak reveal kat sini ke? Tak apalah. Tak payahlah nanti kan Nak reveal kat sini. mengajar buat jenayah nak. Sebab zaman tu dia ada beberapa teknik yang kita orang kongsi bersama geng-geng ni lah, yang kongsi bersama mencanai idea untuk dapatkan macam mana aku nak hack line telefon ni supaya aku boleh bercakap tanpa bayar 1 sen pun ataupun seminimum mungkin. Yang aku tahu aku pernah buat dekat Cerita juga. tak, ni aku nak cerita lah experience yang benda ni betul-betul real. Line tu jadi free sebab aku masuk 10 sen, aku bercakap dekat 2 jam. Okey, yang kedua paling legend 90s adalah Bus Mini Pink. Oh, aku tak tempat sebab aku tak tempat. bukan sebab aku tak duduk kat sini. Oh, Di luar KL Oh, kat tak mana? ada. Kuantan. Kuantan bas panjang-panjang. Kuantan tak ada bus mini. Okey, KL Bus Mini warna pink, yang driver dia bawa laju gila macam kau naik roller coaster, dan tambang 60 sen. Pergilah mana-mana pun 60 sen. So kalau kau ada RM1.2 tu kau boleh pergi lepak KL lah. Oh, Kau pergi balik. balik. Tapi jangan hilang kan. Dan betul, aku pernah sekali naik bus mini accident. Bus accident. Bus accident. Dia terlanggar sebelah bus mini sebelah tu, side mirror bus sebelah tu, langgar cermin tempat aku duduk tepi, pecah. Tapi tak ada apa-apa lah aku. Dan Jadi pengalaman ngeri ke pengalaman manis tu? pengalaman ngeri lah cuak tu. Dari situ kalau dia turun bukit ke apa, kau jangan harap dia tekan brake lah, selalunya driver dia. Memang boom, macam roller coaster. Dulu aku duduk ceras, ada satu kawasan tu turun bukit tu. Memang situ betul cakap macam roller coaster. Driver memang gila bawa situ. Pasal dulu diorang tak silap aku dia kejar trip commission tiket berapa banyak tu. Dulu main sumbat tau. Kalau bas mini kau selagi boleh masuk dia akan sumbat tau. Memang sadin macam tu bas mini. Kalau korang yang tak pernah, masa tu zaman tak ada LRT apa lagi, itu antara yang aku ingat lah. Zaman dulu bila 80-an, 90-an adalah bila kau beli surat khabar, ada orang suka tengok paling belakang sekali, iaitu dia orang tengok bab sports. Macam aku masa kecil-kecil, aku akan buka inti sari rancangan. Itu pun orang tak tahu tu. Itu adalah tempat yang pertama sekali aku nak tengok. Sebab apa? Aku nak tengok malam ni, kalau hari Sabtu dia ada mega movie. Cerita yang mana apa? movie apa yang best malam ni. And then time tu dia punya limit baru sampai pukul 12 saja. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu dia keluar yang colour merah, kuning, biru, putih. Lepas tu dia bunyi satu frekuensi, 1 kHz punya frekuensi tu yang kau dengar annoying gila tu. Itu dah habis siaran dah tu. Kau nak tunggu besok pukul 9 pagi pula baru ada. Itu pun hanya TV pendidikan 9 pagi. Ada TV pendidikan. Ada lagi lah. Zaman tu saya ingat aku, kalau ada pun dia yang mana pernah tengok cerita Sang Kancil tu, itu antara daripada pukul 8 pagi ke 9 pagi tu lah. Channel yang dah tak ada. Okey, channel yang dah tak ada zaman tu dia orang cuba buat macam Astro. Penambahan untuk beat. Channel berbayar lah. Channel berbayar, tapi lebih murah lah time tu, dengan 24 hours running punya program yang dinamakan Mega TV dan juga Metrovision. Tapi Metrovision free kan? Metrovision free, Mega TV Mega TV tu yang berbayar. Tak silap aku RM25 kot macam tu sebulan. Tapi memang 24 hours lah dia orang run. Aku tengok sama ada Media Prima yang keluarkan ke, ataupun satu company lain yang keluarkan Mega TV. Tapi setahu aku zaman tu dia keluar, dia ada satu program yang dinamakan Smart Shop. Yang sekarang ni kat TV3 dia buat sebagai apa? CJ Wow. Benda yang lebih sama, benda yang lebih kurang sama macam tu. Program dia, bila tak ada program, dia akan hantar benda yang iklan-iklan je tu, sebab dia akan generate income daripada situ. Satu produk yang paling aku ingat adalah DD7. Oh, legend tu. Itu adalah satu-satunya produk pengilat tu kan? Bukan. Dia bukan yang sapu dekat barang besi. Ingatkan. bukan
bukan, tak silap aku Digi 7 ni benda yang boleh hilangkan kotor. Ah. Kena minyak, grease apa benda kan. Tapi aku rasa dia boleh guna untuk banyak benda kot. Boleh kilatkan barang semua kan. Mungkin lah, tapi seingat aku yang macam Jadi satu ni kotoran. support pillow. Support pillow. Selepas menggunakan support pillow, saya cik. Okey, cakap pasal Kenangan, cakap pasal TV tadi satu. Dulu kita nak cari gambar yang jelas untuk TV channel susah kan. Pasal kita satu kau duduk kawasan lah, kau duduk kat area mana, kadang-kadang connection dia tak dapat. Kalau tak, kau nak kena adjust aerial. Itulah, kerjasama antara adik-beradik tu penting. Jangan gaduh dengan adik-beradik sebab apa, untuk dapatkan tengok kartun favourite korang, seorang perlu ada kat dalam, seorang perlu ada kat luar untuk pusing aerial, dan dalam untuk confirmkan yang aerial kau dah cantik. Okey. Kiri. Kanan sikit. Sebab zaman tu nak beli walkie-talkie kau tak mampu. Kau kena jerit lah. Kalau ada adik-beradik ramai, boleh passing lah. Tapi susun daripada luar, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai ke dalam. So tak perlu nak jerit lah. Okay, cakap dia kanan sikit, cakap dia kanan sikit, cakap dia kanan sikit. Macam tu lah. Tapi itulah, zaman tu kalau aku lah personally, kau nak dapat satu visual yang betul-betul jelas, macam hampir mustahil tau. Hampir mustahil dulu. Janji nampak aje dah okey lah. Yes. Kan? Ada ber sikit tu, tak apalah, boleh ni. Okay, halal lah tu. So sekarang ni dah HD, macam-macam segala bapak 4K pun semua. Sebab tu budak-budak sekarang mungkin tak rasa struggle-nya untuk kita enjoy the moment lah. Itulah, pasal benda tu susah nak dapat, mungkin sebab tu kita lebih enjoy benda-benda yang kita tengok. Sebab tu sekarang kita rasa macam mudahnya kan, klik sampai. Kalau dulu memang betul kata pepatah Melayu lah, kalau tak pecahkan royong tak dapat lah sagu burung. The next one is daripada TV ke radio. Apa yang aku ingat, DJ radio tahun 90-an 80-an lain cara dia mempersembahkan diri dia, cara dia bekerja tu. Pasal dia ada satu template dulu tau, macam template khas DJ ni, cara dia bercakap dengan tone suara. Dia memerlukan tone suara, kalau lelaki tu macam bass dia ada low end dia besar. Selamat pagi kan. Macam sekarang dia lebih santai kan, banyak ambil pelawak apa semua. Yes. Yang itulah perbezaan dia. Dan informasi yang dia orang sampaikan pun lebih informatif. Lebih informatif. Banyak info lah kita dapat daripada aku ingat dulu channel belajar bahasa Tamil tu, DJ dia Prema tak silap, Radio 1 tu antara KL. Okay, sebenarnya dalam industri muzik zaman 90-an dulu, kelahiran band boy ni terlalu banyak sebenarnya. Kalau di Malaysia saja kita boleh tengok sebagai KRU salah satu band boy, For You To See band boy. Kalau yang perempuan lagi ramai lah. Kita ada Elite, kita ada Feminine, kita ada Amsteen, kita ada siapa lagi yang band boy? Band girl tu band boy? Band girl lah. Maksudnya satu band yang tidak main apa-apa instrumen, dia cuma harmonizing dalam dalam vokal. Kalau dia main instrumen dah boy band. Bukan kan? Kalau dia panggil band. Kalau dia main instrumen dipanggil bands. Maksudnya macam Masdo, itu dipanggil band. Yalah, budak-budaknya dipanggil band boy lah. Kalau ni boy band lah. Kalau yang sekarang ni rasanya tak nampak ada kot band-band yang ada 3-4 orang ni yang join menyanyi harmonize, and then ada step sikit lah macam tu. Sebab dia punya permulaan dia pun daripada US, daripada band boy sana, macam Backstreet Boy, NSYNC. Yes. So dia menular kat sini. Sebab dekat sana pun dah tak ada kan. So jadi kita ni selalu ikut ni pun tak ada dah buat dah. Kalau dulu ada R&B kan, bagus juga zaman-zaman tu R&B, macam Boyz II Men tu semua. Kita ada Innuendo tu semua. Innuendo quality yang bagus juga. Band itu kira R&B, Rafish kan. So sekarang dah bukan era tu, tapi dia beralih ke Korea pula aku tengok. Boy band. Itulah, Korea tak boleh cakap banyak-banyak, aku takut kena kecam. Sebab K-ARMY di Malaysia mengalahkan ATM. Okey, panggung wayang. Okey, mungkin budak-budak cakap apa panggung wayang ada sekarang kan. Tapi lain rupa parasnya. Macam dulu kita ada Odeon, apa ni? KT Coliseum Capital. Panggung wayang dulu tak macam sekarang. Panggung wayang dulu antara yang aku ingat, kebersihannya sangatlah tak dijaga. Kan? Dia punya dekat lantai tu orang makan kacang, main capak-capak gitu. Boleh hisap rokok. Pernah. Aku pernah bayar tiket RM3 tengok cerita Bara Awi dengan Nasha Aziz.
Di Kuantan lah, komplek Teruntum nama dia. Cerita tu aku yang RM3. Airconnya macam tak berapa nak rasa. Rasa tak rasa lah. Tapi yang seingat aku rasa macam aku pernah tengok brother tu isap rokok dalam wayang. Tapi zaman tu aku tak boleh isap rokok lagi. Budak kan. Kan tengok brother boleh isap rokok dalam wayang, aku rasa macam sempoi juga wayang ni boleh isap rokok. Zaman sekarang korang tak dapat lah isap rokok dalam wayang, terajang lah keluar kan. Memang dulu wayang tu persendirian punya lah. Aku rasa persendirian punya, dan benda macam yang jaga pun berapa orang je yang jaga panggung tu. Memang dia punya maintenance pun aku tak tahulah macam mana. Dan memang korang yang tak pernah tahu, tak pernah pergi, memang tak boleh korang nak imagine lah macam mana dalam tu. Dia punya bangunan satu building, satu building khas untuk panggung tu je. Dan building dia pun macam gaya-gaya style lama punya architecture. Biasanya owner panggung wayang lama ni kalau dah tak ada bisnes, dia orang akan jual, dia akan jadikan kedai perabot. Boleh nampak lah benda ni boleh tengok. Ada yang design dia adalah panggung wayang, tapi sekarang dah jadi kedai perabot lah. Tapi yang masih hidup lagi aku tengok beberapa tahun lepas, tak tahu lagi ada ke tak sekarang, dekat Sentul lah satu. Tapi dia tayang filem Tamil je. Ada satu kawasan. Yes. Tak tahu sekarang ada ke tak. Kalau korang nak tahu tempat yang top Odeon depan Pertama Komplek, ada satu bangunan depan Pertama Komplek, itulah Odeon. Dekat Eric Campbell tu. Yes, itulah Odeon dulu. Tapi sekarang dia dah rumput, dia dah lain lah. Situlah aku tengok dulu Sembilu. Alah, kau tengok bara okey, aku tengok Sembilu tak boleh Boleh. So okey, rasanya itu antara yang ada lah. Sebenarnya banyak lagi kita pun tak dapat nak fikir, sebab kita orang pun baru mencanai idea. So kalau korang rasa ada lagi topik-topik ataupun apa perkara lagi yang korang rasa kita orang tak cover hari ni, korang boleh komen dekat bawah, bagi tahu. So kita orang cuba cari konten, tengok apa benda yang korang cerita ni sebenarnya. So barulah kita boleh cerita kan. Itulah, macam kalau ada yang daripada Indonesia pun tengok, sebab aku pun ada juga yang penontonnya mungkin daripada Indonesia, boleh share juga kalau ada persamaan atau ada benda lain daripada Indonesia punya 90s punya lifestyle pun boleh share dekat bawah. Right, sampai sini saja. Terima kasih Azrul. Sebagai kata-kata terakhir, untuk budak-budak zaman sekarang, hargailah. Sebab apa, korang tak rasa betapa seksanya hidup zaman 90-an. Tapi aku sebagai budak-budak yang hidup zaman 90-an, aku sangat-sangat berbangga sebab aku survive. Yes, kita survive banyak era tu. So good luck untuk new generation. Alright, terima kasih Azrul. Terima kasih menjadi guest Box Perspective hari ni. Dan guys, jangan lupa subscribe macam biasa, dan like kalau korang suka konten ni. Dan masih Hari Raya, Selamat Hari Raya. Selamat Raya semua. Right, Assalamualaikum. Jaga PKP. Peace out.